memulakan istiadat, Datuk Paduka Maharaja Lela akan memohon perkenaan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk memulakan segala adat istiadat pertabalan pada pagi ini. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik pohon diampun. Patik pohon limpah berkenan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda tuanku. Saya dan rakan-rakan akan menerangkan mengenai adat istiadat diraja dan pemerintahan yang dapat dikaitkan dengan teori pengurusan. Adat bermaksud peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun sejak dahulu kala di dalam sesuatu masyarakat sehingga merupakan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Menurut H.M. Sidin, adat bermaksud satu kebiasaan daripada satu perbuatan yang diulang-ulang dan telah diterima oleh masyarakat sebagai satu peraturan hidup yang mesti dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Menurut Dewan Bahasa edisi keempat, istiadat pula bermaksud peraturan dan cara-cara melakukan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Pengertian istiadat ini mempunyai kaitan dengan adat. Harun Daud 1989 berpendapat istiadat ini meliputi aturan negeri dan peraturan dalam sesuatu upacara, maka ia membawa dua maksud iaitu berbagai-bagai adat dan upacara termasuk pelaksanaannya. Untuk lebih mendalam lagi, kita lihat kepada penerangan Siti Nuraini pula. Terima kasih Nuril Isham. Saya Siti Nuraini binti Saidi, pemegang kad matrik C18A0406. Mari kita lihat contoh adat istiadat seperti yang terdapat di dalam karya Agung Sulalatus Salatin. Terdapat beberapa adat istiadat diraja yang disenaraikan. Antaranya ialah adat penganugerahan gelaran. Adat ini dimulakan dengan menjemput orang yang bakal menerima gelaran ke istana. Jemputan penganugerahan adalah mengikut pangkat dan gelaran yang bakal diterima. Orang besar-besar akan menjemputnya jika mendapat penganugerahan perserian. Bagi anugerah persangan, hanya orang kecil-kecil sahaja yang akan menjemput orang yang bakal menerima anugerah. Mereka akan menerima anugerah akan dijemput dengan menaiki gajah ataupun kuda. Mereka akan diiringi dengan payung dan gendang serunai ke istana. Ketika tiba di istana, biodata mereka akan dibaca dan diberi persalinan mengikut gelaran yang diberikan oleh raja. Sebagai contoh, anugerah bendahara akan diberi 5 ceper persalinan. Apa yang dimaksudkan oleh perserian adalah, menurut Kamus Dewan edisi keempat, orang yang mendapat gelaran Seri Maharaja atau Seri Naradiraja. Manakala anugerah persangan pula bermaksud orang yang mendapat gelaran Sang, contohnya Sang Siperba atau Sang Nila Utama. Perlu kita tahu bahawa setiap gelaran yang diberikan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berbeza. Seterusnya adalah adat menghadap raja di Balairung. Semasa menghadap raja, terdapat adat istiadat menghadap raja di Balairung. Pembesar-pembesar akan disusun mengikut pangkat kebesaran seperti bendahara, penghulu bendahari dan temenggung. Akan duduk di seri balai dan anak-anak raja akan duduk di bahagian serambi balai pada sebelah kiri dan kanan. Sida-sida yang muda akan duduk berselang-seli dengan bentara dan hulu balang yang berdiri di ketapakan balai sambil memikul pedang. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, maksud sida-sida adalah pegawai-pegawai istana, manakala ketapakan pula bermaksud tempat kehormatan di balai penghadapan. Terima kasih diucapkan kepada Akmal di atas penerangan yang telah diberikan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan adat istiadat. Sebelum itu, izinkan untuk saya memperkenalkan diri. Nama diberi Rushanizam binti Saleh, bernombor matrik C118A0383. Kesan pertama adalah melalui sistem pentadbiran yang sistematik. Menurut seorang tokoh daripada bidang pengurusan, beliau menegaskan seorang pengurus yang baik bukanlah lahir daripada pendidikan yang cemerlang, namun ianya lahir daripada latihan yang
telah diwujudkan. Sebagai contohnya dapat kita saksikan pada zaman pemerintahan kerajaan, zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Raja telah mewujudkan satu sistem untuk membantu beliau menjalankan tanggungjawab dalam negeri, iaitu sistem 4 lipatan. Sistem ini akan membantu raja menjalankan tanggungjawabnya dalam negeri, termasuklah hal-hal ekonomi, politik dan juga hal-hal sosial masyarakat. Seterusnya, rakyat juga akan lebih menghormati sistem beraja. Menurut Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Hu Fei Hing, pakar sejarah Malaysia, menyatakan bahawa zaman Kesultanan Melayu Melaka adalah satu zaman pengasas kepada sistem berkerajaan dan politik di tanah Melayu. Pada zaman dahulu, raja mempunyai kuasa yang mutlak dalam kerajaan dan dibantu oleh pembesar-pembesar kerana raja merupakan tonggak utama dalam segala kuasa, arahan serta pentadbiran urusan negeri. Setelah wujudnya sistem raja berperlembagaan, raja perlulah bertindak mengikut nasihat jemaah-jemaah menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri. Seterusnya, kesan terakhir adalah menjadi sumber rujukan kepada generasi akan datang. Menurut Datuk Maharaja Lela, dalam adat istiadat pertabalan ini penting untuk semua mengekalkan warisan adat istiadat dari zaman Kesultanan Melayu terdahulu, agar ianya tidak terus dilupakan oleh generasi akan datang. Menurut Datuk Maharaja Lela juga, adat istiadat pertabalan tetap mengekalkan elemen-elemen teras adat secara tertib dari dahulu lagi. Elemen-elemen ini bermula dari bagaimana cara yang di-Pertua Agong berangkat masuk ke Balai Roseri sehingga ianya menjadi lambang kemuliaan dan kedudukan tinggi dan oleh tuanku yang lebih tinggi tuanku dengan rakyat biasa. Elemen-elemen ini perlu dikekalkan agar ianya menjadi rujukan dan lambang negara sehingga kepada generasi akan datang, menurut Datuk Maharaja Lela. Okey, terima kasih di atas penjelasan saudari Aini kita. Okey, seterusnya saya ingin menjelaskan tentang faktor-faktor adat pepatih. Saya Datuk Akmal binti Syamsuddin, C18A0569. Okey, adat pepatih adalah salah satu adat yang merupakan tradisi masyarakat terdahulu, yang mana adat pepatih ni seperti yang kita tahu, sebagai contohnya melalui pembahagian harta. Pembahagian harta adat pepatih mengikut kepada adat pepatih Negeri Sembilan, harta pusaka lebih kepada pihak wanita, di mana apabila sebagai contohnya mereka tidak mendapat hak-hak mereka, iaitu tanah yang merupakan tanah peninggalan keluarga mereka, sebagai contohnya mereka akan memilih jalan untuk sama ada merempat ataupun memilih jalan untuk hidup mengemis. Jadi itu untuk mengelakkan itu berlaku. Jadi kita ingin menampakkan maruah sebagai wanita itu sendiri, kita membahagikan harta itu, sebagai contohnya tanah pusaka itu, kepada pihak wanita. Kenapa tidak pihak lelaki? Pihak lelaki boleh kari untuk diri mereka, sebagai contohnya mereka boleh bekerja keras untuk mendapatkan harta ataupun untuk menyara hidup mereka sendiri berbanding dengan kaum wanita itu sendiri. Okey, disebabkan oleh itu pembahagian harta tu adalah lebih kepada wanita. Tapi untuk harta sepencarian, ia akan dihukumkan mengikut hukum faraid itu sendiri. Okey, beralih kepada adat pepatih. Mengapa? Apakah faktor adat pepatih itu sendiri? Sebagai contohnya, jika kita bayangkan negara kita tanpa adanya adat pepatih, kemungkinan pengurusan itu sendiri tidak teratur dan akan menyebabkan berlakunya penindasan, akan menyebabkan pergolakan. Jadi atas kewujudan adat pepatih itu sendiri menjadikan pengurusan kita lebih teratur dan lebih sistematik.
Okey, seterusnya adalah yang kedua untuk menjaga maruah wanita. Seperti yang saya jelaskan sebelum ini, melalui pembahagian harta itu. Kenapa dilebihkan kepada wanita? Untuk menjaga maruah wanita. Kerana wanita ini adalah salah satu martabat yang tinggi. Kenapa dipanggil martabat yang tinggi? Kerana wanita ni dianggap sebagai satu simbolik maruah mereka tinggi. Jadi kita perlu menjaga maruah itu sendiri. Ini adalah antara faktor-faktor adat pepatih itu sendiri. Itu sahaja daripada saya dan saya akan serahkan kepada saudari Ros Hanizan kita. Ros. Melalui kajian ini, ternyata kita dapat menggunakan teori pengurusan sebagai pengukuhan di dalam kajian. Menurut Pamela S. Lewis, pengurusan merupakan satu proses pentadbiran dalam menyelaraskan sumber-sumber secara berkesan serta kecekapan dalam usaha untuk mencapai kemakmuran negara. Kita boleh sambung nanti.